Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Diumumkan, Rosmah Mansor kalah di mahkamah. Habislah. Adakah Rosmah Mansur adakah ini adalah satu petanda yang bahwa Rosmah Mansur tak lama lagi akan menemankan suami tercinta Najib Razak di penjara? Daripada hmetro.com.my, disahkan Rosmah gagal tangguh bicara kes pengubahan wang haram, kalah di mahkamah. Berita penuh, Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi pada hari ini telah menolak permohonan pihak pendakwaan bagi menangguhkan perbicaraan kes membabitkan Datin Seri Rosmah Mansur atas 17 pertuduhan pengubahan wang haram 7.1 juta ringgit Malaysia dan juga pengelakan cukai. Hakim iaitu K. Muniandi membuat keputusan berkenaan selepas beliau mendapati kes itu sudah pun tertangguh sejak 2018 lagi. Katanya adalah adil kepada tertuduh Rosmah dan mahkamah supaya bicara hal ini diteruskan. Pertuduhan akan dibacakan kembali, katanya. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Rakyat Ahmad Akram Garib berkata pihaknya memerlukan masa di antara 2 hingga 3 bulan untuk meneliti surat representasi kedua difailkan Rosmah yang juga isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Beliau berkata pihak pembelaan Rosmah membangkitkan beberapa perkara, termasuklah senarai penamaan baru dalam surat representasi kedua. Sehubungan itu, pihak pendakwaan memohon supaya perbicaraan bagi kes Rosmah yang sepatutnya bermula hari ini ditangguhkan ke satu tarikh yang lain. Pendakwaan menerima surat representasi pertama daripada tertuduh iaitu Rosmah Mansur menerusi peguamnya bertarikh 3 Mei 2023 dan mengikut surat itu beberapa tindakan siasatan perlu diambil untuk mengesahkan fakta ditimbulkan, kata kenyataan itu. Tambah kenyataan itu lagi, kami kemudian menerima satu lagi surat representasi bertarikh 18 Ogos 2023 yang menimbulkan perkara baru yang turut perlu diteliti. Mengambil kira situasi ini, katanya, kami dengan rendah diri memohon kebenaran mahkamah untuk memberi lebih banyak masa untuk siasatan penuh atas perkara dalam 2 representasi berkenaan supaya ada keputusan sebelum bicara bermula. Jika bicara bermula, katanya, situasi akan berubah secara logik dengan perkara yang perlu diselesaikan mengikut apa yang ditimbulkan dalam surat itu. Saya fikir perlu 2 hingga 3 bulan keputusan representasi sebab ada nama lain dibangkitkan. Kita perlu mencari penama ini dan ada antaranya di luar negara, katanya. Sementara itu, Peguam Bela Rosmah Mansur pula, Datuk Getan Ram Vincent, bersetuju supaya perbicaraan anak guam itu ditangguhkan bagi memberi masa supaya representasi dipertimbangkan dengan betul. Katanya, saya hargai pendakwaan tidak tergesa-gesa untuk menolak representasi, tetapi sedang mempertimbangkan fakta ditimbulkan. Isu dibangkitkan akan menjadi asas kepada pihak pembelaan yang menjurus kepada pertuduhan, katanya. Maka kita meminta pendakwaan untuk mempertimbangkan representasi berkaitan fakta dibangkitkan nama yang diberikan, katanya. Pada 3 Mac yang lalu, pendakwaan memaklumkan 13 saksi bakal dipanggil untuk memberi keterangan terhadap Rosmah. Rosmah didakwa di Mahkamah Session pada 4 Oktober 2018 sebelum kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Beliau berdepan 12 tuduhan pengubahan wang haram bernilai membabitkan lebih 7 juta ringgit Malaysia dan 5 tuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN
di antara 4 Desember 2013 dan 8 Jun 2017. Pada 1 September 2022, Hakim Muhammad Zaini Mazlan mendapati Rosma Mansur bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek hybrid solar bernilai 1,25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda 970 juta ringgit Malaysia. Hakim itu juga memerintahkan Rosma dipenjara 30 tahun jika gagal membayar denda berkenaan, namun membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan dia di Mahkamah Rayuan. Oh, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Rosma Mansur bukanlah kelihatan gagal di sini, bukan kalah, tetapi hanya bicara itu gagal untuk ditangguhkan kerana hakim berkata perlu untuk diteruskan. Sudah lama ini ditunda-tunda sejak 2018 lagi. Jadi ini satu keputusan yang baik, tapi apa yang terjadi kita tengoklah nanti. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ketua Polis Negara akhirnya tampil membuat pengumuman keputusan yang luar biasa. Ini pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Tapi kita perlu tabik hormat kepada Ketua Polis Negara yang sungguh-sungguh menjalankan amanah tanggungjawab yang terbaik. Di hmetro.com.my, pegawai kanan dan 14 anggota polis sudah ditahan kerja. Itu pengumuman daripada Ketua Polis Negara. Tak kiralah siapa, pegawai kanan kah, pegawai rendah kah, pangkat rendah kah, pangkat tinggi kah, salah tetap salah. Jadi kalau sudah salah perlu diambil tindakan. Jadi mereka sudah pun diambil tindakan. Kita perlu ucap terima kasih kepada polis yang sekarang ini cuba sedaya upaya membersihkan imej polis semula. Pegawai kanan dan 14 anggota polis yang telah ditahan ketika mereka sedang sibuk berhibur di sebuah pusat hiburan di Seremban, Negeri Sembilan, awal pagi Sabtu, disahkan sudah pun ditahan kerja. Ketua Polis Negara, yaitu Tan Sri Razarudin Hussain berkata, walaupun mereka belum dituduh di mahkamah, tetapi tindakan untuk menahan kerja sudah diambil terlebih awal lagi. Terbaik. Kata Ketua Polis Negara Malaysia itu, katanya ini kerana sebagai pegawai dan anggota polis, mereka sepatutnya menjaga disiplin dengan tidak menyalah guna kuasa selain tidak terbabit dengan rasuah, katanya. Pada satu sidang media selepas istiadat penganugerahan darjah, bintang dan pingat kebesaran Negeri Melaka di sini hari ini. Pada 19 Ogos yang lalu, Harian Metro telah melaporkan bahawa seorang pegawai kanan dan 14 anggota polis yang lain telah ditahan bersama 2 timbalan pendakwa raya ketika disyaki sedang berhibur di sebuah pusat hiburan di Jalan Datuk Sheikh Ahmad di Seremban. Laporan itu berkata, semua pegawai dan 14 anggota yang ditahan itu bertugas di pelbagai jabatan, termasuk bahagian siasatan jenayah narkotik, BSJN, IPD. Lepas itu ada juga yang bekerja di Jabatan Siasatan dan Pemerkosaan Trafik Daerah serta Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sudah diberikan amanah, diberikan tanggungjawab dan tugas untuk menjaga negara Malaysia. Buat betul-betul. Jangan sampai hanya kerana perbuatan yang akal pendek tanpa
membuat perhitungan yang sebenar, membuat keputusan yang baik, akhirnya semua masa depan menjadi gelap. Itu satu yang sedih. Bertugas, bertungkus lumus, tiba-tiba hancur begitu saja karena perbuatan yang tidak sepatutnya. Tahniah diucapkan kepada PDRM yang memang bagus, terbaik, dan mahu membersihkan PDRM pastinya, dan tak kira bulu, sama ada itu orang tinggi kah, orang besar kah, pangkat tinggi atau tidak, siapapun mereka, salah tetap salah. Teruskan pekerjaan yang baik ini PDRM, kita respect PDRM. Bye-bye.